Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita. Sebelum memulakan edisi 1542 malam ini, kami di Jom Channel mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad atas pemergian isteri kedua beliau, Allahyarham Puan Salwani Yusof pada jam 1.15 tengah hari semalam. Semoga roh arwah ditempatkan di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Antara paparan utama malam ini. Antara ihsan, belas ihsan dan mercu keihsanan. Mudah dibicarakan tapi tidak mudah diamalkan. Tolonglah jangan kuat sangat menjilat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan Lembaga Pengampunan yang membabitkan hukuman penjara ke atas Datuk Seri Najib Razak adalah sesuatu yang muktamad yang diambil oleh Yang di-Pertuan Agong. Beliau mengakui bahawa memang tanggungjawab beliau membawa permohonan rayuan bekas Perdana Menteri itu ke Lembaga Pengampunan, namun keputusan hanya dibuat oleh baginda. Perlembagaan itu tetap Agong bertindak dalam kebanyakan perkara atas nasihat PM, tetapi ada bidang kuasa dalam perlembagaan di mana wewenang budi bicara sepenuhnya adalah Yang di-Pertuan Agong dalam perkara 42/1. Itu Agong harus putuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan dan keputusan baginda muktamad. Pertimbangan besar bukan undang-undang, itu proses badan kehakiman sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Pertimbangan utama Lembaga Pengampunan ialah soal ihsan, belas ihsan Agong sebagai mercu keihsanan. Sama ada Agong pilih beri penjelasan atau tidak, itu wewenang tuanku. Katanya dalam perjumpaan bulanan bersama kaki tangan Jabatan Perdana Menteri semalam. Tambah beliau, Lembaga Pengampunan harus memberikan pandangan berkaitan permohonan yang dikemukakan mana-mana tahanan berdasarkan Peraturan 113 Peraturan Penjara 2000. Malah permohonan rayuan itu tidak semestinya hanya boleh dibuat setelah minimum menjalani 1/3 hukuman. Siapa saja kali pertama ikut prosesnya boleh mengemukakan rayuan, dan kes ini bila rayuan diumumkan benar, Perdana Menteri memastikan rayuan itu didengar. Jadi saya memang akui tanggungjawab itu. Tetapi mengapa Perdana Menteri ambil sikap untuk mengemukakan cadangan rayuan daripada Najib Razak begitu awal? Saya kata sebaik saya dapat mana-mana rayuan, saya mohon supaya Lembaga Pengampunan bincangkan atau bicarakan jadi agenda 10-9-1 atas usul supaya diberikan pertimbangan oleh Lembaga Pengampunan, ujar beliau. Anda berkata beliau telah hadir pada mesyuarat Lembaga Pengampunan pertama pada 9 Disember tahun lalu kerana masih bertanggungjawab ke atas wilayah persekutuan, dan pada mesyuarat berikutnya pada 29 Januari lalu disertai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Kelihatannya polemik mengenai pengurangan hukuman penjara dan denda terhadap Najib masih berterusan dan tidak ternampak ada tanda-tanda akan berakhir. Justru Anwar akhirnya tampil meminta supaya perbahasan, perbincangan dan pandangan mengenai isu berkenaan segera dihentikan. PMX berkata hal itu kerana keputusan Lembaga Pengampunan memberi pengurangan hukuman kepada Najib dibuat atas pertimbangan Yang di-Pertuan Agong. Jelasnya keputusan Yang di-Pertuan Agong itu muktamad dan dibuat atas pertimbangan baginda sebagai mercu keihsanan. Kita faham orang yang mempunyai pandangan kuat dan tegas, jadi kita beri laluan sedikit, tetapi selepas penjelasan dibuat, ia harus dihentikan. Yang di-Pertuan Agong memutuskan keputusan itu muktamad atas pertimbangan yang besar, bukan undang-undang. Kerana itu proses kehakiman dan pertimbangan utama adalah soal ihsan. Jadi sama ada Yang di-Pertuan Agong memilih untuk memberi penjelasan atau tidak, itu wewenang tuanku, katanya. Sesungguhnya sampai bila kita mahu berdebat dan berlawan hujah mengenai isu ini, sedangkan keputusan Lembaga Pengampunan adalah muktamad sebagai ihsan baginda serta tidak boleh pun dicabar di mahkamah. Maka permintaan PMX dalam hal ini amat-amat wajar diberi perhatian oleh semua, tidak kira daripada blok mana sekalipun, agar kita tidak terus melakukan kerja sia-sia dan membazir masa. Wajar untuk kita semua kembali fokus kepada tugas dan kerja masing-masing yang lebih mustahak demi pembangunan negara.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak pernah diugut mahupun menerima kata dua daripada timbalannya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menteri Keuangan itu menegaskan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sama sekali tidak menjadikan kerajaan pimpinannya longgar dalam memerangi rasuah. Ini kerana kata Anwar pendirian kerajaan dan seluruh anggota kabinet kekal dalam memerangi rasuah. Isu yang dibangkitkan konon-kononnya kita longgar terhadap masalah rasuah tidak benar. Proses badan kehakiman diteruskan dan tidak ada ugutan. Zahid ada di sini. Dia tidak pernah bagi kata dua pada saya, tapi ada hak dia atau partinya memohon supaya Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan memberi pertimbangan dengan alasan mereka. Suka atau tidak, rakan politik atau musuh politik, prinsip keadilan ini dan prosesnya harus kita hormati. Mudah dibicarakan tetapi tidak mudah diamalkan. Tapi ini prinsip dia. Mahu jadi ketua ini peranannya, katanya. Dia berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri semalam. Justru Anwar meminta orang ramai agar menghentikan segala perbahasan dan perbincangan mengenai keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Najib. Kata beliau, mana-mana pihak yang masih mahu mempersoalkan keputusan Lembaga Pengampunan dipersilakan berbuat demikian dengan menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong Baharu. Anwar berkata beliau faham semua pihak mempunyai pandangan tentang berhubung isu ini. Namun apabila penjelasan dibuat, segala pertikaian yang perlu dihentikan. Kita faham orang punyai pandangan yang kuat dan tegas dalam bidang ini, jadi kita beri laluan sedikit. Tetapi setelah penjelasan dibuat, harus dihentikan perbincangan. Kita tak boleh menuntut penjelasan daripada Lembaga Pengampunan yang dipengerusikan Agong dan diputuskan baginda. Itu kena faham. Siapa yang masih nak tanya, sila buat memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong Baharu, katanya, dilaporkan bernama. Anwar menjelaskan beliau tidak pernah mendahulukan mana-mana pihak dalam isu pengampunan. Sebaliknya, sesiapa sahaja yang mengemukakan rayuan, beliau akan memohon kepada Lembaga Pengampunan agar ia dibicarakan. Dalam proses itu, kata Anwar, Lembaga Pengampunan akan mempertimbangkan beberapa asas rayuan termasuk apa peranan yang dilakukan pesalah perjalanan hidupnya, dasar dan khidmat kepada keluarga, masyarakat serta negara. Ujarnya keputusan Yang di-Pertuan Agong adalah muktamad dan dibuat atas pertimbangan baginda sebagai mercu keisanan. Dengan penjelasan itu, kata Anwar, diharap dapat meredakan situasi panas ketika ini. Hanya kerana teguran keras itu diumumkan secara terbuka, maka izinkan saya menyatakan juga secara terbuka bahawa tidak ada kegentaran dan ketakutan di pihak saya atas teguran Yang Berhormat Menteri Fahmi Fadzil selaku jurucakap kerajaan dan Ketua Penerangan Parti Keadilan. Dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mengakui bersedia dan terbuka sekiranya Parti Keadilan Rakyat PKR ingin mengambil tindakan disiplin termasuk memecat dirinya susulan kelantangan beliau bersuara dalam pelbagai isu ketika ini. Menurut Hassan yang juga wakil rakyat PKR, beliau tidak sesekali gentar dalam mempertahankan hak bersuara mengenai pelbagai perkara termasuk menyentuh perihal parti sekutu kerajaan perpaduan. Beliau dalam masa sama beranggapan tindakan Ketua Penerangan PKR yang juga jurucakap kerajaan perpaduan menegur anggota parti lantang bersuara juga wajar. Saya telah menjadi anggota parti PKR secara rasmi 46 tahun yang lalu pada tahun 1978 sebagai anggota Parti Rakyat Malaysia atau PRM. Sepanjang tempoh lebih 4 dekad itu, inilah kali pertama saya ditegur secara keras dan diumumkan secara terbuka di media sosial atas kesalahan menyatakan fikiran dan pandangan politik. Saya tidak berkecil hati. Secara hormat dan merendah diri bahawa saya terbuka dan bersedia sekiranya Parti Keadilan ingin memulakan prosedur disiplin ke atas saya kerana bersuara lantang selama ini, katanya menerusi hantaran di Facebooknya Sabtu lalu. Sebagai respon, bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Zahid Ibrahim mempertahankan Ahli Parlimen Pasir Gudang itu selepas ditegur supaya tidak memberi komen menggores hati terhadap parti dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya, kebanyakan pemimpin kini mudah melatah sehingga memberikan respon yang tidak wajar kepada kenyataan yang dibuat oleh Hassan. Apa salahnya beri teguran mesra? Pemimpin kita ini mudah sangat tersentuh sampai ke tahap reaksi tidak wajar terhadap kenyataan Hassan. Macam mereka mahu kenakan tindakan terhadapnya. Jangan macam itu. Bagus kita ada ahli parlimen yang ada pandangan bernas. Mereka tak banyak tinggal, katanya, menerusi satu hantaran di aplikasi X pada Ahad. Dalam pada itu, Zaid berkata beliau menggemari bekas ahli parlimen seperti Khalid Jamaluddin, Tony Phua dan Ong Kian Meng. Kita tidak semestinya bersetuju dengan semua yang mereka katakan, tetapi tidak mengapa. Nasib baik kita masih ada ahli parlimen MUA, Syed Saddiq,
Hassan dan beberapa daripada Perikatan Nasional yang boleh menyumbang idea. Tiada keperluan mengambil tindakan terhadap mereka yang mempunyai pandangan bertentangan, katanya. Sementara itu, beliau turut mempersoalkan tahap toleransi kerajaan yang disifatkan membimbangkan terhadap rakyat yang mahu menyuarakan pandangan merujuk kepada keputusan Lembaga Pengampunan Beberapa Persekutuan dalam kes Najib Razak. Mudah kata, dalam usaha mempertahankan kerajaan sedia ada, jangan pula kita sampai ke tahap menjilat dan mengipas bersetuju atas semua perkara, kononnya atas dasar kebersamaan dan kesepakatan sehingga menepi setiap teguran dan pandangan. Benar, bukan semua pandangan yang dilontarkan oleh pimpinan yang lantang itu benar dan tepat. Namun sesungguhnya semak dan imbang dalam kalangan rakan seperjuangan merupakan sesuatu yang sangat penting yang perlu diraikan bagi memastikan kita semua tidak terbabas. Dalam mencari sebuah kebenaran dan memperjuangkan hak, kenapa mesti dibungkam suara-suara lantang dan ikhlas hanya kerana kita ingin terus berada di puncak kuasa? Ingat, hormat jangan sampai membawa belah, sokong jangan sampai membawa rebah. Dan ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.